Assalamualaikum semua, selamat datang ke kelas biologi Cikgu Sally. Okey semua, dalam pewarisan pada manusia ni, apa yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar tentang kumpulan darah, faktor rhesus, thalassemia, penentuan jantina, pewarisan terangkai seks iaitu buta warna dan hemofilia, pedigree keluarga, dan kita juga akan melakukan sedikit latihan untuk pengukuhan. Okey, kita akan membincangkan tentang sistem darah ABO. Okey, yang pertama, ciri ini adalah contoh ciri dengan alel yang berbilang. Yang kedua, ciri ini dikawal oleh satu gen daripada 3 alel yang berlainan pada satu lokus, iaitu IA, IB dan IO. Alel-alel ini akan menentukan jenis antigen pada permukaan membran sel darah merah. Okey, akhir sekali, hanya 2 alel sahaja untuk penentuan kumpulan darah bagi setiap individu. Okey semua, sekarang kita lihat pula kepada rajah 1 di mana di sini ada ciri-ciri fenotip dan genotip kumpulan darah manusia. Okey, kita tahu bahawa kumpulan darah manusia ada 4 iaitu kumpulan darah A, B, AB ataupun O. Kemudian genotip. Genotip untuk kumpulan darah A adalah IAIA atau IAIO. Okey, apabila dia mempunyai pasangan IA dan IO, kita dapati IO adalah alel resesif, maka IA yang bersifat dominan akan menindas alel yang resesif. Oleh itu, IA dan IO akan menunjukkan fenotip darah A. Okey, kemudian apabila darah B pula, kita dapati genotipnya adalah IBIB atau IBIO. Kemudian untuk darah AB, genotipnya adalah IA dan IB. Okey, IA dan IB adalah alel dominan. Apabila IA dan IB menjadi pasangan, IA dan IB adalah kodominan. Jadi, alel ini akan menunjukkan kesan iaitu IA dan IB pada fenotip darah individu tersebut. Okey, kumpulan yang keempat adalah darah O, di mana genotipnya adalah IO. Okey, senang kan? Okey, sekarang kita akan menguji minda kita. Soalannya adalah, seorang lelaki yang mempunyai kumpulan darah B berkahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai kumpulan darah AB. So, kamu kena terangkan kemungkinan pasangan ini mendapat anak yang mempunyai kumpulan darah A. Okey, jom kita semak jawapan kita sama-sama. Ini adalah rajah skema untuk penentuan kumpulan darah. Okey, fenotip induknya, bapa mempunyai darah B, ibu mempunyai darah AB. Okey, genotip. Bapanya mempunyai genotip IBIO, ibunya mempunyai genotip IAIB. Okey, meiosis bermaksud genotip bapa dan ibu akan terbahagi kepada 2 untuk membentuk gamet. Okey, gamet yang terhasil bagi bapa adalah IBIO, gamet yang terhasil bagi ibu adalah IAIB. Senang kan? Okey, kemudian apa yang cikgu buat? Cikgu letakkan nombor 1, 2 untuk bahagian bapa ataupun gamet bapa, 3, 4 untuk gamet bahagian ibu. Okey, kenapa? Ini untuk memudahkan semasa persenyawaan. Untuk cikgu pasangkan satu nombor daripada bapa, satu nombor daripada ibu, maka ia akan jadilah 13, 14, 23, 24. Okey, kalau kamu tengok nombor ni, sebenarnya satu nombor adalah daripada bapa dan satu nombor lagi adalah daripada ibu. Okey, kemudian apabila cikgu dah pasti dengan nombor ni, cikgu akan buat persilangan. Okey, jadi ini untuk memastikan persilangan cikgu tidak salah. Apabila cikgu sudah buat persilangan, cikgu akan dapat keputusan untuk genotip anak. Okey, jadi yang pertama, kalau 13, cikgu dapat IAIB. Kalau 14, IBIB. 23, IAIO. 24, IBIO. Itu adalah genotip anak yang terhasil. Kemudian fenotip anak. Okey, yang pertama adalah darah AB, yang kedua darah B, yang ketiga darah A, dan yang keempat darah B. Jadi nisbah fenotipnya adalah 1 untuk darah AB, kebarangkalian untuk mendapat anak B berdarah B adalah 2, dan akhir sekali ada rupanya anak yang mempunyai darah A. Okey, senang kan? Okey, sekarang cikgu nak terangkan kepada kamu soalan tadi untuk mendapatkan anak yang berdarah A.
Jadi kita tengok ayat yang pertama. Semasa pembentukan gamet, kromosom homolog berpisah semasa meiosis dan menghasilkan gamet yang membawa satu alel IO daripada baka kumpulan darah B dan satu alel IA daripada baka kumpulan darah AB. Yang kita lihat dekat induknya tadi sama ada daripada bapa atau ibu. Okey, kemudian yang kedua, persenyawaan antara gamet yang membawa alel IO dengan gamet yang membawa alel IA akan menghasilkan anak iaitu F1 dengan genotip IA-IO. Kemudian, alel IA adalah dominan. Maka kombinasi IA-IO akan menunjukkan fenotip darah kumpulan A. Okey. Nombor 4. Kesan alel IO yang resesif akan ditindas oleh alel IA yang dominan. Oleh itu, dapatlah anaknya berdarah A. Okey, sekarang kita akan menerangkan pula subtopik yang kedua iaitu faktor ratios. Okey, kamu tengok kat sini, cikgu ada sediakan 3 isi tentang faktor ratios. Okey, yang pertama, pada permukaan sel darah merah kita terdapat antigen A atau antigen B dan juga antigen D iaitu faktor ratios. Jadi kalau kita ada antigen D, kita adalah individu yang mempunyai faktor ratios. Okey, jika individu mengandungi antigen D ataupun faktor ratios disebut sebagai ratios positif. Okey. Tetapi jika dia tidak mengandungi antigen D atau faktor ratios disebut sebagai ratios negatif. Okey, jom kita tengok rajah skema untuk penentuan faktor ratios. Okey, sekarang daripada soalannya, okey, induknya adalah bapa dan ibu. Genotip untuk bapa adalah RH positif ataupun genotip yang homozigot. Okey, kemudian kita akan kacupkan dengan genotip ibu iaitu heterozigot, RH positif, RH minus. Bermaksud bapa dengan ibu ni ada ratios. Okey, kemudian meiosis, kita dapati ada pembahagian kepada gamet-gametnya. Okey, kemudian seperti biasa cikgu akan letakkan nombor 1, 2, 3, 4. Okey, semasa persenyawaan ada gabungan antara nombor daripada ibu dan daripada bapa. So, genotip anaknya kita akan dapat hasilnya. Jika pasangannya ada 13, maka akan dapat ratios RH positif, 14, RH positif, RH negatif, 23, RH positif, dan 24 adalah RH positif, RH negatif. Okey, kemudian kita lihat pula kepada fenotip anak. Kita dapati semua anaknya adalah ratios positif. Oleh itu, nisbah fenotip adalah semua ratios positif. Semua, sekarang cikgu akan terangkan pula tentang penyakit thalassemia. Okey, penyakit ini adalah penyakit pewarisan. Ia terjadi disebabkan ada mutasi gen pada autosom iaitu pada kromosom ke-11 atau kromosom ke-16. Okey, penyakit ini akan menyebabkan individu tersebut mempunyai pembentukan hemoglobin yang abnormal serta kekurangan bilangan hemoglobin. Okey, apa simptom ataupun tanda-tanda pada pesakit tersebut adalah dia akan kelihatan letih dan pucat, sesak nafas serta perubahan pembentukan tulang muka bermula umur 3 hingga 18 bulan. Okey, ini adalah rajah skema untuk penentuan penyakit thalassemia. Kita dapati induknya adalah ibu dan bapanya adalah kedua-duanya pembawa. Okey, kemudian genotipnya adalah T besar, T kecil dikacupkan dengan T besar, T kecil. Okey, selepas mengalami meiosis akan dapatlah kita gamet daripada ibu, T besar, T kecil, bapa juga sama, T besar dan T kecil. Okey, macam biasa cikgu akan letak nombor 1, 2, 3, 4. Untuk persenyawaan cikgu ada 13, 14, 23 dan 24. Okey, so genotip anak kita akan dapati untuk 13, T besar, untuk 14, T besar, T kecil, 23, T besar, T kecil, 24, T kecil, T kecil. Okey, so fenotip anaknya yang pertama kita ada T besar, maka ia adalah normal. T besar, T kecil pembawa. T besar, T kecil pembawa. T kecil adalah pesakit thalassemia. Okey, nisbah fenotipnya adalah 1, nisbah 2, nisbah 1. Okey, sekarang cikgu akan terangkan kepada kamu tentang penentuan jantina. Okey, lelaki mempunyai kromosomnya 44 tambah XY, manakala gametnya pula iaitu sperma akan mempunyai 22 tambah X dan 22 tambah Y. Okey, manakala perempuan pula
kromosomnya adalah 44 tambah XX. Kita perhatikan perbezaannya adalah pada kromosom seks. Okey, kemudian gametnya pula, yang ini oksid sekunder, akan menjadi 22 tambah X dan 22 tambah X. Oleh itu, seks atau jantina manusia akan ditentukan semasa persenyawaan. Okey, ini adalah raja skema penentuan jantina anak. Okey, kamu tengok kat sini ya. Induknya ibu dan bapa. Kemudian genotipnya, apabila kita kacukkan ibu punya genotip 44 tambah XX dikacukkan dengan bapa iaitu 44 tambah XY, proses meiosis nanti akan menghasilkan gamet yang mempunyai 22 tambah X dan 22 tambah X bagi ibu, manakala bagi bapa pula 22 tambah X dan 22 tambah Y. Kemudian cikgu akan letakkan nombor 1, 2, 3, 4 pada setiap gamet. Kemudian seterusnya akan berlaku persenyawaan di mana cikgu akan pasangkan nombor 13, 14, 23, 24. Okey, seperti mana yang cikgu pernah beritahu bahawa satu nombor adalah daripada ibu dan satu nombor lagi adalah daripada bapa. Kemudian semasa persilangan pada nombor 13, maka dapatlah genotip anak 44 tambah XX. Pada nombor 14, 44 tambah XY, nombor 23, 44 tambah XX dan 24 adalah 44 tambah XY. Oleh itu, kita dapati fenotip anak adalah perempuan dan lelaki. Manakala nisbah fenotipnya pula adalah 2:2. Okey, sekarang cikgu akan terangkan tentang ciri terangkai seks. Pada ciri terangkai seks, gen yang mengawal ciri tertentu itu terletak pada kromosom seks, sama ada pada XX atau XY, tetapi dia tidak terlibat dalam penentuan ciri seks individu tersebut. Okey, ciri terangkai seks ini juga dipanggil sebagai gen terangkai X. Contohnya, buta warna dan juga hemofilia. Okey, gen resesif bagi penyakit itu terangkai pada kromosom X. Seperti XB kecil atau XB kecil Y. Okey, kita tengok dekat sini. Yang pertama ini adalah perempuan penghidap buta warna atau lelaki penghidap buta warna. Bagi lelaki, ia akan menunjukkan mana-mana trait yang disebabkan oleh alel dominan atau alel resesif yang terdapat pada kromosom X-nya, iaitu XB besar Y atau XB kecil Y. Okey, baiklah. Contoh yang pertama iaitu buta warna. Apakah ciri-ciri buta warna? Okey, yang pertama, buta warna tidak dapat membezakan antara warna merah dan hijau. Kemudian, alel resesif yang menyebabkan individu tersebut menghidap buta warna akan dibawa oleh kromosom X sahaja. Kemudian, kebanyakan penghidap buta warna adalah lelaki. Okey, jom kita lihat rajah skema kacukan pewarisan buta warna. Di sini cikgu akan kacukkan ibu pembawa dan bapa yang normal. Okey, genotip bagi ibu adalah XB besar, XB kecil. Kemudian bagi bapa adalah XB besar, Y. Okey, hasil daripada meiosis kita akan dapati gamet 1 adalah XB besar, gamet 2 XB kecil, gamet 3 XB besar dan gamet 4 adalah Y. Kemudian persenyawaannya kita akan letakkan nombor 13, 14, 23, 24 dan kita lakukan persilangan. Maka genotip anak kita akan dapati XB besar untuk 14, XB besar Y, untuk 23 XB besar XB kecil, untuk 24 XB kecil Y. Okey, di sini kita akan dapati fenotip anaknya adalah yang pertama perempuan normal, yang kedua adalah lelaki normal, yang ketiga adalah perempuan pembawa dan yang akhir sekali adalah lelaki buta warna. Maka nisbah fenotip pula adalah perempuan normal 1, lelaki normal 1, perempuan pembawa 1 dan lelaki buta warna adalah 1. Okey, gambar ini adalah gambar untuk ujian isyihara di mana untuk tujuannya mengenal pasti buta warna dalam kalangan individu tertentu. Okey, sekarang kita akan membincangkan contoh kedua ciri terangkai seks iaitu hemofilia. Okey, hemofilia adalah di mana satu keadaan darah tidak dapat membeku secara normal kerana kekurangan faktor pembekuan darah. Okey, ini berlaku kerana kehadiran alel resesif pada kromosom X. Sama seperti buta warna tadi,
Dan lelaki yang menjadi penghidap hemofilia adalah apabila alel resesifnya berada pada kromosom X. Manakala perempuan akan menghidap hemofilia jika kedua-dua alel resesif berada pada kromosom X individu tersebut. Okey, ini adalah raja skema bagi kacukan pewarisan hemofilia. Okey, di sini kita akan kacukan ibu pesakit dengan bapa yang normal. Bermaksud ibunya menghidap penyakit hemofilia. Okey, kita dapati genotip ibu adalah XH kecil, XH kecil, manakala bapa pula adalah XH besar, Y. Selepas meiosis, kita dapati gamit yang pertama adalah XH kecil, gamit kedua XH kecil, gamit ketiga XH besar dan gamit yang terakhir adalah Y. Okey, seperti biasa, persenyawaan 13, 14, 23, 24. Kita dapati genotip anak adalah XH besar, XH besar, XH kecil Y. Untuk 23, XH besar, XH kecil. Untuk 24, XH kecil Y. Okey, oleh itu, fenotip anak kita dapati anaknya ada perempuan yang normal, lelaki yang menghidap hemofilia, ada juga anak perempuannya sebagai pembawa dan anak lelakinya tetap mendapat hemofilia. Oleh itu, nisbah fenotip adalah 1:2:1. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kepada pedigree keluarga. Pedigree atau silsilah keluarga boleh dianalisis untuk menyiasat pewarisan ciri manusia. Pedigree keluarga merupakan satu carta aliran melalui beberapa generasi untuk menunjukkan perhubungan keturunan dan pewarisan ciri yang dikaji daripada nenek moyang sepunya kepada individu-individu dalam generasi semasa. Baiklah, ini adalah gambar pedigree keluarga bagi pewarisan penyakit hemofilia. Okey, di sini kita akan dapat lihat simbolnya di sebelah kanan cikgu. Segi 4 sama untuk lelaki normal, perempuan normal untuk bentuk bulatan. Seterusnya kita nampak yang berwarna ini adalah mewakili penghidap hemofilia. Baiklah, di sebelah kiri pula adalah generasi yang diberikan simbol mengikut angka Roman nombor 1, 2 dan 3. Okey, so nombor 1 dan 2 ini pada generasi yang pertama akan berkahwin dan mempunyai 2 orang anak lelaki penghidap hemofilia dan seorang anak perempuan yang bertindak sebagai pembawa. So, cikgu akan ambil daripada contoh perkahwinan anak yang nombor 4 ini dengan pesakit hemofilia bernombor 5, maka keseluruhan anaknya ataupun kesemua anaknya, lelaki dan perempuan akan menjadi penghidap hemofilia. Oleh itu, kesimpulannya, pedigree keluarga ini dapat menerangkan kepada kita bagaimana pewarisan penyakit hemofilia dalam sebuah keluarga itu dapat diwariskan. Okey semua. Akhirnya pesanan daripada Imam Syafi'i, menuntut ilmu memulakan kombinasi 6 perkara utama iaitu kecerdasan, semangat, kesungguhan, kemampuan, bimbingan daripada guru serta istiqamah. Cikgu terus akan mendoakan kamu sentiasa positif dan sihat selalu. Amin.